Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa kita lagi dalam kuliah Google Classroom, sambungan daripada kuliah kita pada semalam, hari Isnin, 2 jam, dan pada petang ini 2 jam. Jadi dalam kuliah semalam kita telah bincangkan berkaitan dengan tender, subkontrak dan skop kerja. Jadi dalam kuliah kita pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan estimate proses dan cost control bagi DMB 3113 Welding Fabrication Management. Bersama kamu ada bahan rujukan yang telah saya serahkan sebelum kamu balik bercuti, dan saya juga edarkan nota kuliah pertama dan kedua ni pada kamu melalui WhatsApp, dan kamu boleh rujuklah sambil kamu mendengar penerangan saya. Baik, dalam proses kita tengok dulu apa dia definisi pengenalan. Kita pengenalan pada kompetisi ini. Perancangan perolehan merupakan aspek penting dalam pengurusan perolehan kerajaan. Agensi kerajaan perlu mewujudkan perancangan perolehan teratur bagi memastikan semua perolehan yang dilakukan adalah berdasarkan amalan tabik urus yang baik dan mematuhi prinsip-prinsip perolehan. Jadi bila kita sebut perolehan ni, kita pun fikir apa dia perolehan. Perancangan ni apa dia? Perancangan ni dah tentulah satu kaedah ataupun satu langkah yang kita ambil untuk kita memastikan supaya proses tu berjaya. Manakala perolehan ni bolehlah kita katakan sebagai satu kata orang keuntungan ataupun satu yang kerajaan perolehi. Jadi kalau kita contohnya kita nak beli barang, jadi perolehan tu pentinglah untuk kita tahu. Kalau kita beli barang tanpa kita merancang, kemungkinan barang yang kita peroleh itu akan tidak menepati spesifikasi dia. Jadi dalam proses kerja perolehan kerajaan ni, amalan tabik urus tu adalah penting untuk memastikan ketelusan prinsip-prinsip perolehan tu kita patuhi supaya kita dapat yang terbaik lah. Kontrak kontrak ni ialah satu perjanjian yang dikuatkuasakan oleh undang-undang. Ini memang termaktub dalam apa jua perkara. Kontrak ni memang dikuatkuasakan oleh undang-undang. Ia merupakan ikatan antara pihak-pihak yang berada dalam kontrak itu, dan masing-masing akan mempunyai implikasi undang-undang. Maknanya akan berlaku boleh dikenakan tindakan. Jika ada pihak yang tidak menepati perjanjian ini, maka pihak lain boleh mengambil tindakan undang-undang. Bagaimanapun, bukan semua perjanjian adalah merupakan kontrak. Semua kontrak adalah perjanjian. Perjanjian yang menjadi kontrak sekiranya ia memenuhi elemen yang ditetapkan. Jika ada dalam mana-mana perjanjian terdapat sesuatu yang tidak mematuhi atau bertentangan dengan mana elemen tersebut, perjanjian itu bukanlah dikira kontrak dan tidak boleh dikuatkuasakan. So, kontrak ni maknanya yang termaktub dalam perjanjian tu itu saja. Yang di luar daripada itu tidak ada. Itu sebab bila kita buat satu perjanjian tu, kita kena betul pastikan pematuhan dan kita faham dengan apa yang dihendaki. Okey, jenis kontrak. Kalau kita akan bincangkan jenis kontrak kerajaan lah, JKR. Pertama sekali, konvensional. Konvensional ni kaedah yang biasa digunakan dari dulu hingga sekarang lah. Rancang, reka bentuk, perolehan dilakukan oleh kerajaan, pembinaan oleh kontraktor, operasi dan selenggara oleh kerajaan. Kemudian kita ada jenis kontrak design and build ataupun turnkey. Pihak klien menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab penyiapan projek kepada pihak kontraktor. Ini kita kena faham. Bila kita design, build and turnkey, maknanya klien ni dia tak mau beritahu. Dia bagi terus pada pihak kontraktor untuk rancang, untuk bina dan operasi sebagainya lah. Kemudian kita ada build, operate and transfer, BOT. Yang ini maknanya build, operate and transfer ni itulah yang dikatakan apa kata orang pembinaan, rancang bentuk dilakukan oleh kontraktor. Operasi pun oleh kontraktor semua. Dia yang buat. Tapi dia sama macam design and build tadi. Dia sama lebih kurang. Tapi yang bezanya
Bila design build and turnkey ni, operasi dan selenggara kerajaan buat. Dia dah siap. Tapi kalau build, operate and transfer ni, kita tengok operasi semua oleh kontraktor. Semua sekali dibuat oleh kontraktor. Beza dengan apa dengan design tadi? Bezanya tentang selenggara dengan operasi tadi. Kemudian kita ada kontrak lamsam. Kontrak lamsam ni adalah berdasarkan lukisan spek. Biasanya kontrak ini kita gunakan untuk kerja yang disiapkan dengan cepat. Dan kita boleh dapatkan dengan cepatlah. Lukisan jadual digunakan masa tiap minggu. Okey, dia berkaitan dengan kerja-kerja awal lah. Kerja awal. Kalau dalam bangunan biasanya kontrak pembersihan bangunan contohnya. Kontrak tu lamsam yang dia akan buat semualah. Okey, tadi kita bincang pasal perolehan. Perolehan apa dia? Perolehan ialah mendapatkan suatu bekalan atau perkhidmatan dengan mematuhi tata cara yang ditetapkan dan diluluskan oleh pemandaraan. Mendapatkan suatu bekalan atau perkhidmatan dengan mematuhi tata cara. Dengan perkataan mudah, perolehan adalah proses beli bahan atau dapatkan perkhidmatan dari vendor atau penjual. Ia adalah proses yang dilakukan oleh agensi bagi mendapatkan sesuatu keperluan dari pihak ketiga dengan menggunakan wang yang telah diperuntukkan mengikut undang-undang, peraturan, tata cara dan garis panduan ditetapkan serta mengambil kira prinsip dan dasar semasa. Bila kata jenis perolehan pula kita ada. Sebenarnya kita dah bincang dalam tajuk pertama tadi, jenis perolehan. Kita ada pertama, perolehan bekalan. Apa yang dikata perolehan bekalan? Barangan yang dibekalkan bagi menjalankan aktiviti, program atau projek. Ia juga merupakan input kepada proses kerja perkhidmatan. Contoh apa dia? Pakaian, alatan, jabat, makanan, kenderaan dan bahan binaan. Okey, kalau perolehan perkhidmatan pula, bila sebut perolehan ni kita boleh bagikan kepada tiga tadi. Perolehan bekalan. Bekalan ni itulah pakaian tadi. Perolehan perkhidmatan pula, perolehan perkhidmatan adalah ditafsirkan sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran untuk melaksanakan dan menyiapkan projek tertentu. Okey, dia merupakan juru perunding. Dia boleh jadi juru perunding atau bukan perunding. Okey, kita nak buka satu kedai. Kita pergi jumpa satu orang yang pakar dalam bidang. Kita suruh dia tunjukkan proses. Itu kita namakan perolehan perkhidmatan. Satu lagi perolehan ialah perolehan kerja. Okey, melibatkan kerja industri binaan mekanikal dan elektrikal. Jenis kerja dalam industri binaan terbagi pada dua bahagian utama. Satu, kerja bangunan. Dua, kerja awam. Okey, ini paling mudah. Perolehan kerja ni kita nak buat rumah. Kita nak buat rumah ataupun kita nak buat pejabat contohnya. Jadi dalam khususan kerja binaan ni kita cari satu kontraktor, dia akan laksanakan semua kerja tu. Kan? Dan perolehan pun kita tak ambil tahu. Perolehan barang, perolehan pekerja semua dia akan uruskan. Jadi kita serahkan semua pada kontraktor tadi. Jadi ada tiga jenis perolehan yang kamu perlu faham. Perolehan bekalan apa dia? Perolehan perkhidmatan dan akhirnya perolehan kerja. Okey. Untuk kos dengan bajet ni kita akan bincang pada kuliah kita pada minggu hadapan lah. Tapi secara hari ni saya boleh terangkan sedikit lah. Dalam pengiraan kos ni amat penting. Amat penting untuk kamu tahu. Jadi kos ni dia akan mempengaruhi projek. Kos, anggaran, bajet ni mempengaruhi projek. Jadi pada kuliah kita minggu yang ke-6 kita akan bincangkan berkaitan kos dengan bajet. Jadi saya harap kamu fahamlah. Saya ulang semula apa yang kita belajar, apa yang kita kuliah hari ni. Kita berkaitan dengan perolehan. Apa dia perolehan? Perolehan merupakan satu barang ataupun perkhidmatan, bekalan atau perkhidmatan yang kita dapatkan, yang prosesnya memenuhi tata cara. Perolehan ni senang mudah, beli bahan, beli perkhidmatan, dapat perkhidmatan, itu saja. Jadi jenis perolehan pula ada 3, perolehan bekalan, perolehan perkhidmatan dan perolehan kerja. Dan kamu juga kena tahulah apa dia jenis kontrak. Kita bincangkan tadi ada 4, konvensional, design, build and turnkey, build ataupun build, operate and transfer, dan kontrak lamsam. Saya rasa itu saja kuliah kita untuk minggu ini. Saya harap kamu boleh fahamlah, boleh faham, dan kita akan bincangkan berkaitan dengan kos dan bajet pada minggu hadapan. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.